Wawancara yang bakal anda dengar adalah kisah pengalaman dari seorang individu. Perkongsian beliau tidak mewakili mana-mana pihak dan hanyalah pendapat peribadi dan luahan beliau. Kami berharap anda dapat mendengar episod ini dengan minda yang terbuka. Rancangan ini hanyalah sekadar sesi perkongsian. Dan dalam ruqyah dan mantra, bukan prinsip kami untuk menghukum. Kami harap anda semua terhibur. Semoga Allah menjaga hati kita semua. Selamat menonton. Selamat kembali ke rancangan Ruqyah dan Mantra Podcast. Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Syiraz Hijamah dan ditaja oleh Properties Singapura. Barang siapa yang ingin menjual, membeli ataupun menyewa rumah ataupun yang ada rumah yang susah nak jual. Dah lama sangat kan kita ada abang-abang kita daripada Properties Singapura, Kai Syazwan dan Rusdi Roslan. Dan kepada anda yang ingin menjual, membeli, menyewa ataupun ada keinginan untuk melabur dalam estet perumahan, anda boleh lungsuri ke Instagram Property Singapura. Macam tadi saya cakapkan, kalau ada rumah yang susah nak jual, ketahuilah awak semua bahawa ejen Syazwan, Kai Syazwan dan juga Rusdi Roslan ni, mereka pakar dalam menjual ataupun advertising, because they have their experience, have a vast experience about this thing. Boleh just call them because dorang punya track record proof a lot lah dalam perjualan rumah yang sukar untuk dijual, insya-Allah. Baik, tanpa buang masa, kita teruskan dengan rancangan kita, Kai. Boleh? Alright, semua penonton, ini adalah Ruqyah dan Mantra. Bersama kami hari ini, beliau mempunyai persona dan personality yang unik, agak berbeza daripada orang-orang lain. Tanpa buang masa, kita kenalkan kita punya tetamu kita hari ini, Abang Zai. Selamat datang, Abang Zai. Selamat datang, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Zai sihat? Sihat, alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, masya-Allah. Okay, kita panggil Abang Zai ni kerana kita tertarik dengan persona Abang Zai yang mungkin agak berlainan sikit. Pasal tak semua orang, I mean, you have to agree with me, tak semua orang yang macam pembawakan mereka lah. Correct. Macam Abang Zai. Ni pun kita diintroducekan daripada sahabat kita lah kan. InsyaAllah. Okay, Abang Zai, mungkin Abang Zai boleh kenalkan Abang Zai dulu. Dah berapa lama Abang Zai berkecimpung dalam dunia perubatan, Abang Zai? Dulu umur saya 12 tahun. Sekejap saya dekatkan sikit Okey, boleh. Dulu saya berumur 12 tahun, saya mencari pergerakan, iaitu dalam persilatan, dalam martial artis, dalam bela diri. Daripada situ belajar, itu hanyalah zahir. Tetapi apabila orang-orang lama berkata zahir mesti berikutan dengan kebatinan. Kebatinan bukan kerana ilmu jin atau ilmu hitam, tidak. Kerana kebatinan adalah ilmu dalam diri. Kalau dalam diri kita tak kuat, luar je kuat, tetapi dalam diri hancur, akan nanti datang merosakkan diri sendiri. Wow. Kau faham? Questionable lah. Tapi okey lah, lebih kurang boleh faham juga. Kira kalau tu summary Kalau zahir kuat tapi batin kalau tak kuat pun tak guna, abang. Tak boleh, mati. Betul? Betul. Kira simple terms. Faham juga So dari umur 12 tahun Abang Zai. Abang Zai sekarang umur berapa, bang? Dah 52 tahun. Masya-Allah. Wow, lama Abang Zai. Syukur alhamdulillah. Dari umur berapa yang Abang Zai berminat ataupun berputik abang punya minat ni dalam dunia gaib ni? Dunia gaib, dulu saya dibesarkan dengan arwah nenek, arwah atuk. Arwah atuk dulu telah bercerita dengan saya bahawasanya dulu tahun 64 yang di mana racial riot, iaitu orang Melayu dengan orang Cina, dari situ dia ambil daripada ilmu-ilmu daripada Kiai Saleh yang daripada Pontian. Daripada situ saya berminat, tapi masa tu lagi anak-anak kecil. Jadi sama daripada situ pula arwah nenek saya adalah tukang ubat di kampung saya, Lorong Lompang. Jadi daripada situ terbibit-bibitnya. Lepas saya umur 12 tahun meninggalnya arwah nenek, barulah saya mencari. Kerana arwah bapak saya
belajar atau tulis apa yang arwah nenek bilang, tapi dia tidak mahu hajar. Jadi cuma saya mencari daripada satu guru ke satu guru, satu guru ke satu guru, hinggalah ke 10 guru saya belajar yang nak katakan menggunakan dalam erti kata kira-kira dalam $100,000 habis. Hanya untuk berguru. $100,000 untuk mencari ilmu. Itulah dikatakan mencari yang tidak kekal untuk mendapat yang kekal. Apa yang abang sebenarnya cari dalam berguru tu? Apa yang abang ada 10 guru kan? Correct. Apa yang abang sebenarnya macam tak satisfied dengan satu, cari lagi satu. Correct. Satu ke satu hinggalah ke yang ke-10. Ke-9 semua adalah untuk bermain dengan duit. Jadi apa yang diorang nak adalah mata wang. Jadi setiap kali belajar, setiap kali tu kena bayar. Sama juga dengan yang 10, tetapi yang 10 ini boleh menceritakan tentang alam gaib atau dalam erti pengobatan atau perubatan tu. Jadi dia boleh terangkan satu persatu siapa yang membantu. Jadi yang lain 9 tidak boleh. Yang lain 9, itu kau punya nafsu, itu kau punya nanti orang datang. Tapi kebanyakan adalah ilmu cipta, bukan ilmu datang atau ilmu daripada amalan. Ini part aku tak faham sangat. Okey, yang guru nombor 10 ni bang, Ya. I quite berminat lah nak tanya pasal guru nombor Boleh, 10 ni. sila. Apa yang buat dia berlainan sikit daripada yang ke-9 ni? Yang nombor 9 ni. Yang 10 ini dia boleh panggil. Dia katakan alam gaib, iaitu dalam golongan erti kata golongan jin. Daripada golongan jin itu dia bermuzakarah dengan berhadapan dengan dia dan mengenalkan diri dia yang sebenar. Siapa diri mereka sebenar. Jadi saya tak malu salah satu daripada ini yang dikatakan nama-namanya saya akan keluarkan. Boleh ke dapat nama Kasman Sardongu Yibaro Diono Gurasno. Confirm tergelik-gelik lidah kita apabila kita nak ceritakan atau nak mendapatkan tapi guru punya kelebihan itulah dia punya guru. Dia boleh berhadapan dengan orang itu kerana orang itu nak ikut saya. Yang guru abang ni is manusia seperti kita. Ya, itu manusia seperti kita, tetapi yang guru dalam alam gaib adalah untuk guru untuk perubatan. Jadi nak buat perubatan dalam alam gaib, kita mesti gunakan alam gaib. Kalau doktor, kita nak kena pergi cari doktor. Kalau sakit gigi, kita nak kena jumpa doktor gigi. Kalau perubatan alam gaib, kalau kita tidak mengenal tentang alam gaib, bagaimana kita nak obat orang dalam kena alam gaib? Dia sort of ada common sense. Dia punya common sense tu. Cuma yang saya curious ni, bila abang cakap pasal perubatan alam gaib ni, kalau abang boleh share lah. Boleh. Macam mana ni dia punya perubatan ni macam... Abang pernah masuk alam jin tu? Pernah. Kerana kita duduk patageni, iaitu dia katakan amalan dalam rumah. Kita tak payah duduk dalam hutan, kita tak payah duduk dalam gua. Duduk dalam rumah, tutup lampu, kita berzikir atau beramalan. Dan jadi dengan mata tertutup akan wujudnya halusinasi atau imajinasi atau image-image yang akan keluar yang menandakan itu. Patut tu saya berpegang dari dulu sampai sekarang, berburu di padang datar, berguru berpalang ajar. Kalau tak ada guru, kita tak ada refleks. Kita akan dipesongkan oleh nafsu atau dikatakan golongan roh-roh yang tidak aman. Jadi okey bang, bukan semua orang yang pernah ke alam gaib lah Kau pernah Kai? Tak pernah. Tak pernah kan? Tak pernah. Aku mungkin aku pun tak tahu kan. Mimpi lah. Kita tidur mimpi. Tapi mimpi tu mimpi lah. Kalau macam tu pun kira alam gaib tak nampak. I mean, ya ke? Atau tak boleh rasa. Kerana mimpi, kalau pada saya mimpi adalah permainan tidur. Kerana diobok-obokkan kerana apa yang kita masih hidup, kita akan berfikiran atau kita berperasaan membawa kepada tidur. Betul. Okay. Apa abang cakap tu betul. Aku nak explain macam itu tapi tak tahu macam mana nak explain. Sudah lah kau. Ada je. Faham. Okay. Bang, kalau boleh share sikit bang, macam mana pengalaman abang di alam sana bang, macam dorang
berupa dorang macam ni, maybe bang. abang boleh walk through sikit. Correct. Bila abang cakap abang dapat masuk alam gaib tu, macam mana abang tahu yang okay, saya dah masuk? Correct. Ah. Dengan duduk amalan, bukan dengan mata kasar, bukan dengan mata yang nekat yang kita nampak selalu. Kita akan tutup mata, kita akan duduk dan berwirid, atau dikatakan bacaan-bacaan tapi bukan bacaan mantra. Kita gunakan la ilaha illallah. Kita tengok akan datang nanti siapa yang tapi itu diijazahkan oleh guru, dan guru cakap, okey Jai, kau bawa ni. Daripada situ kita tengok apa yang akan datang. Mereka tidak menyerupai seutuh mereka kerana diorang adalah golongan alam gaib, iaitu golongan jin. Tetapi diorang akan menggunakan bentuk sebagai manusia. Diduduk, yang macam saya duduk amal, yang pertama datang daripada gunung. Saya pun tak tahu gunung mana, dia keluarkan, akulah penjaga Gunung Semeru. Dari Gunung Semeru itu kita tergolong. Itu yang saya terus bulu roma ternaik, boleh tanya. Saya message balik pada guru saya, tanya, ayah, siapa ni kah yang datang ini? Okey. Jadi ayah kata patah balik, jumpa dia di Segamat. Jadi daripada situ dia akan olakkan atau ceritakan siapa mereka sebenarnya. So abang jumpa balik abang punya guru. Correct. Jadi guru abang boleh ceritakan siapa yang actually appear tu. Correct. Jadi untuk pengesahan dan untuk kebenaran. Jadi daripada situ, betul, ayah cakap betul, baru kita ni. Kalau tidak, kita dimomok-momokkan oleh roh-roh yang bergentayangan. Bergentayangan tu apa kan? Bergentayangan adalah dikatakan bertebaran atau berkeliaran di atas muka bumi ini hinggalah ke akhir zaman. Okey. Bukan ke roh tu kalau dah meninggal, Correct. roh tu ke alam barzakh? Correct. Di dalam ilmu saya ada 3 yang kita boleh kenal. Roh yang telah cukup masanya dan bertempat di akan naik atas. Tapi saya tak tahu kat mana dia. Okay? Belum masuk lagi. Belum masuk dikatakan syurga atau neraka. Kedua, roh yang telah cukup masa tapi tidak bertempat. Dan yang ketiga, roh yang belum cukup masa dan tidak bertempat. Ini 2 akan bergentayangan di atas muka bumi ini hinggalah ke akhir zaman. Jadi roh-roh ini yang akan menyerupai menjadi hantu dan menjadi pendinding pada manusia yang boleh dikatakan panggil roh-roh. Mereka akan mempergunakan helah menjadi pendamping, pendinding, apa jua. Tetapi yang kebanyakan orang kata jin. Maaf cakap, jin itu tergolong dia ada tempat salah silah dia. Bukan sembarang-sembarang jin yang akan keluar. Tetapi roh yang bergentayangan itulah sebenarnya yang mengacau manusia, yang mengobok-obokkan manusia, yang dia katakan itulah pendamping mereka. Tu yang Pontianak, pocong tu semua. Correct. Okay. Kerana roh dikatakan dalam agama, sedangkan Nabi sendiri tanya pasal roh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pun dia cakap bukan, itu bukan urusan kamu, tetapi apa yang kita boleh bawa itulah 3 yang saya bawa. So bila dorang jumpa abang, dorang tak macam minta something daripada abang? No. Minta barang saya tak boleh kasih. Kerana kalau nak senang cakap, orang perubatan minta, bang boleh minta saya nombor. Kalau saya boleh buat nombor, saya mesti beli nombor. Saya pun nak kaya. Betul juga. Siapa yang tak nak kaya? Kalau dikatakan kalau dikatakan orang boleh buat nombor, takkan dia tak nak kaya? Bohong kan? Awak kasih dia duit, berapa je dapat? Puas hati dia main nombol. Betul. Tangan dia, sampai terlanggar baik. Puas hati dia main nombol. Puas hati dia dapat ribu-ribu. Dia senang dapat nombol. Habis buat apa dia nak kasih orang nombol? Bohong. Okey. Tapi dalam pengalaman abang sebagai perubat, boleh kata Boleh perubat, tanya dia. boleh kata perubat abang Macam saya tu, okay, saya kalau kita kat luar dikenali sebagai perukiah lah. Kalau macam abang, orang datang berubat, orang biasanya panggil macam mana? Tukang ubat ke? Saya apa? gitu je, tukang ubat je. Oh, saya panggil tukang penolong ubat lah. Saya tak nak bawa status ada katakan orang. Kerana tapi saya mencari keyakinan orang. Cara saya mengubat, dia katakan saya minta nama penuh dengan tarikh lahir. Sudah. Saya tak nak dengar cerita awak, tapi saya akan ceritakan apa yang awak alami selama ini. Dari nama penuh dengan tarikh lahir. Dah, cukup. Abang boleh tahu
tujuan dia datang untuk buat apa? Sebelum dia datang. Oh, sebelum dia datang. Jadi sebelum dia datang, kalau dia datang, gini kita ceritakan 1 2 3 4 5 6 7 8. Daripada situ tengok betul ke tidak, baru kita boleh siapkan barang-barang, baru saya tolong, saya bantu. Kalau dia tidak, saya tak ada. Tapi cuma aib atau cerita orang buat orang, siapa buat dia, itu bukan jalan saya. Itu bukan untuk terangkan orang, kerana itu akan menjadikan mengadu domba, akan menjadikan perbalahan di antara satu sama lain. Tapi abang tahulah. Tahu? Tapi cuma saya akan beritahu. Takkan buka lah cerita. Correct. Oh, faham. Jadi untuk datang berobat dengan saya akan habiskan cerita kat situ juga. Jadi saya tidak akan menular. Kalau let's say macam satu orang yang kita tak suka, sekali orang tu kerana mulut, orang ni yang gini. Jadi kita syak sangka dia buat. Jadi dengan tidak kita sadari, sudah menjadikan perbalahan di antara dua pihak. Jadi itu bukan perjalanan saya. Okay. So dalam pengalaman abang, pernah tak ada orang datang, dia bukan datang dengan masalah, tapi dia datang, dia cakap dia nak buat orang? Boleh, tapi cuma sekarang cerita, kalau dia buat orang, saya cakap maaf, saya bukan jalan itu. Saya untuk katakan, saya boleh terangkan bahawasanya saya bawa ilmu putih, saya bukan ilmu hitam. Ilmu putih untuk berubat dan menolong orang dan membantu orang. Ilmu hitam boleh dua, jalan putih, jalan hitam. Tetapi hitam akan datang karmanya, dia akan makan keluarga-keluarga. Maksudnya karma tadi abang cakap tu, kasih satu contoh lah. Satu contoh maksudnya macam ada orang minta nak buat orang itu. Jadi kita tanpa sadari, kerana permintaan dia kita buat, itu sama dengan orang yang hantar dia. Jadi bila nak habis? Dia hantar dia sampai bila nak habis? Okey. Jadi untuk saya akan stop. Kamu datang sini nak baik ke, nak tahu orang, nak bergaduh? Jadi kalau nak bergaduh, saya tak nak tolong. Saya tak nak bantu. Jadi daripada situ, itu perjalanan saya. Okey. Dalam pengalaman abang, kes yang abang pernah handle paling teruk I mean kalau kes kerasukan untuk abang is normal lah kan, saya rasa pun. Normal, tapi cuma that's why kalau kerasukan, suruh dia duduk dalam bilik. Saya boleh bertentang dengan dia, saya boleh bertumbuk dengan dia, tapi nanti ahli keluarga tidak terima. Jadi senang cakap, kau kerana kerasukan adalah bersangkut paut dengan alam gaib. Alam gaib itu adalah forte saya. Saya akan bantai alam gaib itu, bukan saya bantai orang. Aduh. Kalau dah bergaduh kesurupan atau kerasukan, kalau kita berdepan one to one physical, jadi nanti tak suka. Jadi anak-anak tak terima, mak bapak tak terima atau keluarga tak terima, dah jadi cerita lain. Jadi hal polis kes, tak nak. Saya tapi kira kalau kes kerasukan gitu, abang akan suruh dia balik, abang akan suruh dia bukan balik. Dia tak datang pun. Sebelum saya datang, saya nak kena check dia dulu. Jadi setiap perubatan yang dengan saya nak kena check dia sebelum dia datang. Kalau saya dah tahu, baru saya dah siapkan dengan barang-barang, baru saya bantai. Jadi apa yang dia datang, kalau datang kosong, saya akan bunuh barang dia dari jauh. Saya akan bunuh saya bukan hantar balik. Saya akan bunuh, hapuskan dengan dia katakan alam gaib itu. Baru saya datang dengan orang tu. Okey bang, ni saya curious. Boleh, silakan. Tak tahu ni saya punya soalan ni cross the line ke apa tapi ada. Ni saya tanya je. Boleh. Kalau abang tak nak jawab pun tak apa. Boleh. Bila abang cakap bunuh secara jauh, Correct. kira abang hantar abang punya jin juga? Correct. Oh, kerana yang boleh basmi atau yang boleh menghapuskan alam gaib adalah alam gaib golongan mereka sendiri. Daripada itu, manusia tidak mampu untuk menghapuskan dengan ayat atau dengan apa untuk alam gaib. Kerana alam gaib wujud dulu sebelum manusia dan sebelum ayat yang diwujud. Faham. Kira bila macam mana aku nak cakap ni? Kira kalau abang hantar dari jauh, macam mana abang tahu yang okey lah, ini maybe saya punya, again saya punya curiosity saya tak apa faham dalam alam-alam ni kan. Carry on. Kira abang hantar, dia fight. Saya tak hantar, saya panggil. Oh,
Jadi okay, maybe abang boleh walk through lah. Contoh kalau ada kes kerasukan macam itu. Abang dah tahu kes kerasukan macam itu kan. Jadi abang dah prepare abang punya materials. Macam mana abang solve it? Kita tak itu kalau prepare dengan dia katakan alat-alat atau perkakas itu atau barang-barang dia adalah untuk bila berobat. Kalau untuk dalam membasmikan alam gaib, saya akan panggil, saya nak kena nama dia penuh dengan nama date of birth dia. Jadi saya panggil, barang yang ikut dia mesti datang kat saya. Kalau itu yang saya bersemuka dengan dia, dan itu yang saya bertentang dengan dia. Itu patut butang saya hantar orang. Saya tak nak hantar orang. Hantar orang dah jadi lain. Saya panggil barang tu yang duduk dekat orang ni, mesti dia datang. Pasal apa? Pasal dia ada level of status. Jadi jin nak katakan dia pun ada level status. Daripada situ kalau orang tak tahu. Kalau orang yang tahu dia faham. Okay. So contoh orang dia dekat sana, yang kerasukan ni orang dia dekat sana. Correct. Dia tak datang. Correct. Tapi abang dah tahu kes dia, abang panggil barang dia. Correct. Jadi daripada situ kita boleh kenal atau kita bunuh terus, tetapi dia nak kena as soon as possible, nak secepat mungkin saya nak kena tutup. Iaitu dia katakan setiap rumah mesti ada gate, mesti ada grill, mesti ada kunci, mesti ada mangga. Jadi dalam erti kata badan kita ini adalah rumah. Kalau kita tak ada gate, kita tak ada kunci, kita tak ada mangga, dia masuk balik. Jadi daripada situ kita mesti tutup pintu tu dan kita mesti mangga pintu tu. Mesti mangga itu grill atau dikatakan jaring-jaring. Dari itu orang tak boleh masuk. Dari itu saya bunuh barang tu, baru saya nak kena datang rumah dia. Saya nak kena buat air mandi limau, air mandi bunga, air minuman, dan mungkin untuk penjaga dia, untuk dia di alam gaib. Bukan kerana dulu perubatan untuk saya cakap ihdinas siratal mustaqim. Sirat itu jangan goyang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan goyang. Agama tetap agama. Perubatan tetap perubatan. Jadi daripada situ, kalau kamu sakit, nak pergi doktor. Doktor baikkan siapa baikkan? Allah. Bohong. Kebanyakan orang cakap doktor dengan ubat tu. Betul tau. Betul. Tapi dah banyak views. Tak boleh salah. Jadi daripada situ kita nak kena takur bahawasanya sesuatu yang kita minta untuk dikatakan tidak aku mencipta manusia sesempurnanya makhluk, dan tidak aku mencipta manusia untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Iaitu dikatakan nakhoda di atas laut, kaulah yang mencorak hidup kamu di atas dunia ini. Jadi kalau tidak ada ilmu untuk mengemudi itu kapal, akan hanyut. Jadi kalau tidak ada perimbangan, akan jadi hancur kita punya itikad. Waktu pertama abang nampak mereka ni, maksud saya jin-jin ni semua, you masih boleh recall tak perasaan abang gementar ke? First time tak. Pasal dia tidak menunjukkan diri dia sendiri, kerana dia merubah diri dia sebagai manusia. Yang dia ada orang tua yang pakai baju ni. Patut tu syukur kerana masa tu guru masih hidup. Jadi kita boleh reflect balik, ayah betul tak ini gini? Betul. Tapi tidak ada manusia yang boleh jumpa atau nampak jin. Kerana jin boleh dinampak oleh Nabi dan Rasul saja. Manusia tidak mampu. Kalau manusia yang boleh nampak jin, boleh bercerita dengan jin, bohong. Saya cakap bohong. Kerana jin takkan bercerita dengan suara gini. Kerana dalam manusia ada 4. Iaitu Tuhan, malaikat, jin dengan iblis. Yang mana satu nak keluar? Deep. Ini 4. Jadi kalau macam-macam orang kerasukan. Bukan orang boleh nampak jin, boleh nampak benda-benda kasyaf. Boleh terangkan sikit tak bang? Jadi kasyaf itu bukan mata kasar. Kasyaf itu adalah mata tutup. Dia nampak kerana bayangan yang ada dalam mata tutup itu adalah kebenaran. Mata yang kasar itu adalah pembohongan. Kerana cahaya-cahaya yang kita nampak warna-warni itu, kerana kita ada kanta lensa di dalam mata kita. Cuba cabut kanta lensa tu. Tengok nampak apa? Hitam putih aja. Betul. Jadi daripada situ, kasyaf itu bukan sembarang orang. Kalau dia kasyaf, dia diam, dia takut.
Dia nak cerita dengan orang pun dia takut. I have to agree with that. Apa yang dia nampak, dia akan takut. Dia tak nak cerita dengan orang. Alamak, aku nampak ni, aku nampak. Bohong kalau dia cerita. Aku boleh nampak engkau. Tapi kalau dia kasar, suruh dia suruh dia tengok saya punya kocek ada berapa ringgit. Kalau dia tak boleh bohong. Kalau dia boleh berapa sen saya ada dalam poket. Kalau dia kasar, dia boleh nampak. Kalau tak, bohong. Bohong sebenarnya. Tapi kalau orang nampak hantu ni, nampak hantu mungkin ada dia katakan yang maaf bang, dekat sikit mic. Boleh. Maaf. Okay, tak apa. Jadi kalau dia katakan orang-orang boleh nampak bayangan, nampak imbasan. Jadi apa yang dia boleh nampak kerana mata yang keenam mungkin ada sipi-sipi yang tak ditutup. Kerana dalam ilmu, anak yang umurnya 1 hari sampai ke 7 tahun memang mata dia nampak aja. Patut tu kadang-kadang dia takut, dia nangis. Tapi dia tak tahu nak cakap apa. Lepas 7 tahun dia akan tutup sampai kita tak nampak. Ada yang membuat cerita yang dia boleh nampak, boleh nampak tu. Saya tanya dia, kalau dia boleh nampak ni roh-roh dengan mata kasar, boleh tak dia nampak Tuhan? Atau boleh tak dia nampak Nabi? Kan senang. Kalau tak boleh, dan susah. Saya tak akan cerita. Okay. Kira sekarang kita pula nak tahu, kita tarik balik tadi boleh. Yang abang cakap bila abang pertama kali abang dah baca yang ayat diberi oleh abang punya guru. Lepas tu untuk tutup mata, lepas tu abang nampak wirid zikirnya. Correct. Lepas tu nampak yang apa tu? Imbasan imbangan yang datang tu. Siapa yang datang dari gunung tu? Itu datang Gunung Semeru. Abang ke sana? Tak. Lepas tu dia cerita, kau siapa ni? Aku adalah penjaga Gunung Semeru. Daripada situ baru kita kita refer balik pada guru. Guru akan cakap, betul, ini adalah guru yang menjaga Gunung Semeru. Daripada situ baru dia ijazahkan dengan yang nak ikut saya. Jadi daripada situ ijazahkan. Itu jin. Ya, golongan jin. Kerana jin bertempat. Dia dalam gua, dalam hutan, itu memang tempat dia. Tapi kalau bergentayangan, roh-roh yang ada ini adalah roh-roh yang tidak aman. Bila abang cakap dia pasal abang dah cakap macam quite banyak juga. Boleh? Saya tak dapat berapa tangkap tadi. Tadi bila abang cakap bila guru tu yang makhluk tu datang daripada Gunung Semeru. Correct. Itu jin. Lepas tu guru abang cakap yang dia nak ikut atau berdamping. Correct. Dengan abang. Setiap apa kita duduk amalan, dia akan datang, dia akan menerpa, cakap akulah ini. Tapi cuma dia tak gelarkan nama. Tetapi apabila guru reflect balik, dia akan berbual dengan guru. Itu satu speciality guru saya, iaitu dia boleh berbual dengan golongan jin ini. Siapa nama dia, lepas tu dia tulis, lepas tu kata Zai datang sini ambil nama, baru diijazahkan. Bukan sembarang jin yang akan ikut kamu atau ikut seseorang. Dia ada susugalo. So maksud abang bila diijazahkan, maksudnya kira jin tu abang dah cop lah. Jangan. Kita tak cop-cop, dia nak ikut. Oh ya, yang maksudnya jin tu kira dah jadi abangnya follower lah. Correct. Berapa banyak jin sekarang bang? Kalau tak keberatan abang. Abang dah ada quite a few Memang ada. Selagi kita nak berubat orang, selagi kita nak kena ada banyak bodyguard. Kalau orang biasa orang cakap gangster, tapi tak payah, saya cakap bodyguard. Faham? Selagi kita ada bodyguard, selagi itu kita boleh ubat orang. Selagi kita tidak ada bodyguard, akan tembus nanti satu hari. Okey, boleh. Kau ada apa-apa nak tambah sebelum kita pergi ke part 2? Aku rasa aku nak tanya more nanti. More on the barang-barang macam cincin. Aku ada few questions seperti yang kita bawakan ke episod yang kedua lah nanti. Dalam actually banyak question aku nak tanya. Walaupun kita tak bersependapat, perjalanan kita berlainan, but then again, para penonton semua, jangan pernah jatuhkan barang hukum kepada sesiapa pun. Jangan.
kita semua ada perjalanan kita sendiri. masing-masing, perjalanan kita tersendiri. Jangan pernah. Itu adalah prinsipal saya, Bang Zai. Betul. Jadi kalau boleh saya nak add sendiri sikit. Again, yang apa kita share ni semua dari pengalaman Abang Zai. And kita keep our minds open. Jangan judge, jangan hukum. Hukum ni semua kira Jangan buat kerja Tuhan lah. jangan buat kerja Tuhan. Betul, senang cakap lah. Kita dengar pasal this kind of stories we don't really hear kat luar. Correct. So bila sekarang ada opportunity untuk Abang Zai datang share pengalaman dia, why not kita just accept it with open mind. InsyaAllah. Okay. Baik, kalau nanti kita akan bawakan ke episod nombor 2 bersama Abang Zai. Saya nak tanya pun susah. Macam mana nak tanya ni?